Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai guys, welcome back to my channel. Alhamdulillah kita berjumpa lagi guys. Apa khabar? Cikgu doakan you all sehat-sehat, tenang dan ceria sentiasa. Untuk video kali ini tajuknya ialah tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Geografi tingkatan 3. Wow, topik yang paling best guys. Of course lah, kita akan menjelajah ke seluruh dunia untuk mempelajari keunikan dan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar di dunia. Tapi sebelum tu, mohon subscribe dulu ya channel cikgu. InsyaAllah you all akan mendapat update video-video istimewa daripada cikgu. Yeah. It's time to learn geography. Okey, kita teruskan. Ini adalah tajuk kita hari ini, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Okey, di mana untuk tajuk ni kita akan refer kepada gurun panas. Gurun panas, seterusnya hutan monsun tropika. Seterusnya adalah hutan daun luruh sederhana dan akhir sekali ialah hutan konifer. Okey, hutan konifer. Okey, insya-Allah kita akan teruskan kita proses dulu dengan gurun panas. Okey, gurun panas. Okey, untuk gurun panas kita akan rujuk kepada ciri-ciri tumbuhan dan ciri hidupan liar. Tapi sebelum tu kita tengok peta dulu di manakah dia kawasan gurun panas. Menggunakan peta yang terdapat dalam buku teks, ialah kan dekat di hati pelajar kan. Okey, ini adalah peta yang menunjukkan gurun panas yang berwarna hijau. Okey, kita lihat dulu. Antaranya adalah yang ni adalah gurun Sahara yang berada di Afrika. Okey, gurun Iran, seterusnya gurun Thar. Okey, gurun Thar berada di negara India. Seterusnya gurun Kalahari di Afrika Selatan. Terdapat juga gurun di Australia, gurun besar Australia. Seterusnya gurun Manjove ke? Okey, di Amerika Utara, dan gurun Atacama di Amerika Selatan. Okey, ini adalah kawasan yang mempunyai gurun panas di dunia. Kita teruskan dengan ciri-ciri tumbuhan di gurun panas. Okey. Okey, tumbuh-tumbuhan di gurun panas adalah tumbuhan yang tahan dengan cuaca panas sebab di gurun tu mempunyai cuaca yang panas dan kering sepanjang tahun, di mana suhunya mencecah melebihi 45 darjah Celsius, dan kering disebabkan di kawasan gurun panas kurang menerima hujan atau tiada kerpasan di mana jumlah hujan yang direkodkan adalah kurang daripada 250 mm setahun. 250 je guys. Cuba bayangkan, di Malaysia kita 2600, di gurun 250. Jauh beza. Okey. Seterusnya di gurun panas tumbuh-tumbuhannya adalah xerophyte. Xerophyte merujuk kepada tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup di kawasan kering dan kurang air. Okey, itu adalah xerophyte. Seterusnya adalah tumbuh-tumbuhan di gurun panas tumbuh dalam jarang-jarang maksudnya jalan-jalan, di situ ada tumbuhan. Jalan-jalan, di situ pula. Di situ. Dia tak meliputi semua. Dia maksud cikgu ni, dia hanya certain kawasan sahaja yang mempunyai tumbuhan. Okey.
tumbuhan di gurun mempunyai sistem akar yang panjang dan merebak di atas permukaan. Maksudnya macam ni guys. Akar panjang ni ialah di gurun kan kurang air, so akarnya kena bekerja keras untuk mencari air di dalam perut bumi. Dan ada juga tumbuhan yang mempunyai akar yang merebak. Kenapa merebak? Sebab di gurun kan ada hujan, walaupun sedikit 250, tetapi apabila hujan turun, akar yang merebak di permukaan ni akan terus menyerap air tersebut supaya tidak dibazirkan. Ada pengajaran, jangan membazir air. Okey, seterusnya daun. Daunnya adalah berkilat. Berkilat maksudnya dia pantulkan haba lah. Dia pantulkan haba. Seterusnya liat. Okey, liat maksudnya dia tahan kepada keadaan iklim yang panas. Berbulu dan berduri supaya tumbuh-tumbuhan ini tidak dimakan oleh haiwan lain. Antara spesies yang terdapat di gurun panas adalah pokok kaktus. Okey, prickly pear. Prickly pear ni macam kaktus juga, cuma dia ada bunga. Kan biasa tengok kan. Seterusnya adalah samak samun berduri, rumput esparto. Nama dia guys. Sekali lagi, rumput esparto dan pokok akasia. Sebenarnya pokok akasia ni berasal daripada gurun. Tetapi pokok akasia telah dibawa masuk ke Malaysia kerana sesuai. Sebab pokok akasia ni mampu hidup di kawasan panas. Kan? Sebab tu dia boleh survive di Malaysia. Di kawasan ladang hutan di Malaysia ditanam dengan pokok spesies akasia. Okey, untuk menggantikan pokok-pokok balak yang telah ditebang. Ini adalah ciri-ciri tumbuhan di gurun panas. Seterusnya kita akan tengok apakah pula ciri hidupan liar di gurun panas. Wow. Okey, ciri hidupan liar adalah jenis nokturnal. Okey, sekali lagi. Jenis nokturnal iaitu haiwan yang hanya aktif pada waktu malam sahaja. Okey, waktu siang dia akan menyorok sebab panas kan. Tetapi dia akan aktif pada waktu malam untuk mencari makanan. Okey, mangsa-mangsa. Okey, seterusnya, siang tidak aktif untuk menjimatkan tenaga dan air, serta haiwan ini akan berteduh di bawah pokok ataupun di dalam lubang-lubang. Antara contoh hidupan liarnya adalah unta. Unta guys, special ni. Allah ciptakan unta ni memang dia boleh survive. Antaranya ciri-ciri unta, tapak kakinya lebar supaya dia kaki tidak terbenam di dalam pasir. Seterusnya ada bonggol untuk menyimpan air. Seterusnya bulu mata unta. Kalau korang tengoklah unta, bulu matanya lentik guys, kerana untuk menghalang daripada pasir masuk ke mata. Itu adalah ciri-ciri unta lah, dan banyak lagi lah. Seterusnya adalah kalajengking. Pelik juga dengan kalajengking. Biasa cikgu panggil scorpion. Tikus jarboa. Tikus ni unik guys. Seterusnya biawak pasir ataupun dap. Ubat tu musang fenik, Adex, macam mana sebut ni? Adex antelope dan rusa gazelle. Okey, itu adalah ciri spesies hidupan liar yang terdapat di gurun panas. Boleh guys? Okey. Itu adalah gurun panas. Seterusnya kita akan bergerak kepada tajuk seterusnya, iaitu hutan monsun tropika. Ingat guys, beza tu. Di Malaysia hutan hujan tropika, tetapi ni adalah hutan monsun tropika. Okey, sebelum tu kita tengok dulu di manakah taburan hutan monsun tropika di dunia. Kita berpatah balik kepada peta yang terdapat dalam buku teks. Okey, relax. Okey, kawasan hijau merujuk kepada kawasan yang mempunyai hutan monsun tropika. Kita lihat di Thailand,
Sri Lanka. Okey. Di Indonesia. Okey. Itu adalah hutan monsun tropika, guys. Boleh? Okey. Ciri-ciri dan ciri hidupan liar di monsun tropika. Okey. Ciri-ciri tumbuhannya ialah hutan ataupun pokok yang berada di monsun tropika mempunyai kayu keras. Antaranya adalah pokok jati. Pokok jati kan, ingat, pokok jati, pokok cendana tiada di Malaysia. Sebab tu di Malaysia kita banyak import perabot-perabot jati sebab jati dan cendana tidak ada di Malaysia. Dia di Malaysia hutan hujan tropika, tetapi di Thailand, di Indonesia adalah hutan monsun tropika. Antara spesies lain adalah pokok penaga buluh rotan. Okey, di mana pokok ini mampu mencapai ketinggian antara 20 ke 30 meter. Okey, mempunyai daun yang lebat, lebar dan tirus. Tirus ini untuk mengalirkan air hujan lah. Okey, seterusnya tumbuh dengan jarang dan berlapis tetapi tidak nyata. Maksudnya macam ni, kalau di Malaysia hutan hujan tropika ada 4 lapisan kan. Ingat lagi, renjung, kenopi, lapisan tengah, lantai hutan. Tetapi di hutan monsun tropika dia berlapis juga tetapi tidak nyata. Okey, seterusnya kita lihat apakah hidupan liar, ciri hidupan liar. Okey, antara haiwan yang terdapat di monsun tropika ni, berbulu nipis. Kenapa agak-agaknya di sana berbulu nipis? Of course lah, di sana panas. Okey, kulit berkedut, saiz besar. Of course, cikgu terbayang gajah saja, guys. Seterusnya hidupan liarnya berbeza mengikut keadaan hutan. Kalau di lantai hutan yang terdapat adalah gajah, rusa, ada harimau juga, harimau bengal. Seterusnya di atas hutan, monyet dan burung. Okey, itu antara hidupan liar yang terdapat di hutan monsun tropika. Okey, seterusnya kita bergerak kepada hutan seterusnya, iaitu hutan daun luruh sederhana. Okey, sebelum tu kita rujuk dulu di manakah taburan hutan daun luruh sederhana di dunia. Kita yang menunjukkan hutan daun luruh sederhana, kita lihat di mana. Di Korea ada, guys, di Korea. Seterusnya di Eropah, dan terdapat juga di Amerika Utara dan di Kanada. Terdapat juga di Amerika Selatan, guys, di Chile, dan ada sedikit di Australia. Okey, itu adalah hutan daun luruh sederhana. Kita teruskan, kita tengok apakah ciri-ciri tumbuhan dan ciri-ciri hidupan liar yang terdapat di hutan daun luruh sederhana. Okey, first kita tengok ciri-ciri tumbuhan dulu. Okey. Antara ciri-ciri tumbuhannya, yang pertama adalah daunnya nipis dan lembut. Okey, daunnya nipis dan lembut. Mempunyai batang pokok yang mempunyai kulit yang tebal. Kenapa tebal? Di sana kan sejuk. Bila sejuk, dengan keadaan kulit yang tebal akan mengurangkan transpirasi. Transpirasi merujuk kepada kehilangan air pada tumbuh-tumbuhan. Okey, pada musim sejuk, guys. Pada musim sejuk. Maksudnya macam ni. Dengan keadaan kulit pokok yang tebal akan mengurangkan transpirasi. So, pokok tu tidak akan kekurangan air. Seterusnya batangnya berbentuk silinder. Silinder ni dia straight je memanjang. Seterusnya mempunyai banyak dahan dan cabang.
Okey. Spesies pokoknya adalah kayu keras sederhana dan sesuai untuk dijadikan pembalakan. Aktiviti pembalakan sangat giat dilakukan di kawasan ini. Tahu tak apakah kegunaan kayu keras sederhana ini? Antaranya adalah membuat kertas. Contoh spesiesnya adalah pokok oak, ash, elm, maple, poplar dan beech. Okey. Korang tengok gambar-gambar pokok-pokok ni. Itu adalah antara spesies pokok yang terdapat di hutan daun luruh sederhana. Okey, seterusnya kita tengok apakah pula ciri hidupan liar. Okey, antara ciri yang pertama adalah haiwan yang mampu ataupun dapat menyesuaikan diri dengan perubahan musim. Well, di sana kan ada 4 musim. Musim panas, musim sejuk, musim luruh dan musim bunga. Pada musim sejuk, haiwan ini akan berhijrah ataupun bermigran ke tempat yang lebih panas. Sesetengah haiwan pula akan berhibernasi pada musim sejuk. Hibernasi ni merujuk kepada dia akan tidur dalam tempoh yang lama, guys. Lebih daripada 3 bulan. Wow. Dahsyat dia tidur. Okey, seterusnya antara contoh spesies yang terdapat di hutan ini adalah rusa, white letter high streak, laser purple emperor. Ni sebenarnya dua spesies ni adalah spesies rama-rama sebenarnya. Korang tengok ni kan cantik kan. Seterusnya ada tupai merah, beaver. Beaver sebenarnya memerang. Kalau kat Malaysia panggil memerang je. Okey, seterusnya ada burung. Burung hantu dan burung belatuk hitam. Burung belatuk ni yang patuk batang pokok. Tok. Dia kurang macam itulah. Okey, tu adalah ciri tumbuhan dan hidupan liar di daun luruh sederhana. Okey, seterusnya kita rujuk hutan yang terakhir, hutan conifer. Hutan conifer juga dikenali sebagai hutan taiga. Okey, sebelum tu kita tengok dulu di manakah taburan hutan conifer di dunia. Klik kepada peta yang terdapat di dalam buku teks. Kawasan yang berwarna koko adalah kawasan yang mempunyai hutan conifer. Tengok, dia berada di utara je guys, di Siberia, Rusia, ada di Eropah. Seterusnya dekat Alaska ataupun Kanada. Ini adalah hutan pokok conifer, juga dikenali sebagai hutan pokok tirus. Okey guys. Ciri tumbuhan dan ciri-ciri hidupan liar yang terdapat di hutan conifer. Ciri-ciri tumbuhan dulu. Beberapa spesies sahaja antara spesies yang terdapat di hutan conifer adalah pokok pine, pokok cypress, fir dan cedar. Semua ni adalah pokok conifer yang berbentuk kon ataupun yang pokok Christmas, guys. Yes, pokok Christmas berbentuk kon. Mempunyai batang pokok yang berkulit tebal, sama macam tadi, untuk mengurangkan transpirasi, kehilangan air pada pokok. Seterusnya mempunyai batang yang lurus dan tinggi. Seterusnya ciri-ciri daunnya, mempunyai daun yang kecil, halus, berbentuk jarum dan berlilin. Berbentuk jarum dan berlilin untuk mengelakkan frost. Frost ni salji, guys, salji. Dan mempunyai akar yang pendek, kerana kawasan ini mempunyai litupan ais ataupun ibun abadi. Ibun abadi merujuk kepada litupan tanahnya sentiasa berais. Okey, kita teruskan dengan ciri hidupan liar yang terdapat di hutan conifer. Okey, haiwan-haiwan di sini pada musim panas sangat aktif dan akan keluar mencari makanan, memburu makanan, mencari mangsa.
Pada musim sejuk pula mereka akan berpindah, bermigran, okey, ke kawasan yang lebih panas. Antara contoh-contoh hidupan liar yang terdapat di kawasan hutan konifer adalah beruang, mus, lynx, burung. Antara spesies burung yang terdapat ialah burung hantu, burung belatuk, blue jay dan raven. Okey, itu adalah ciri-ciri tumbuhan dan hidupan liar yang terdapat di hutan konifer. Boleh guys? Okey, kita rumuskan lagi. Tumbuh-tumbuhan sebenar jadi dan hidupan liar di dunia iaitu di gurun panas. Seterusnya adalah di hutan monsun tropika. Seterusnya adalah hutan daun lurus sederhana. Dan last sekali tadi adalah hutan konifer. Alhamdulillah, kita telah mempelajari tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar di dunia. Tapi untuk topik ni terdapat satu lagi subtopik guys, iaitu kepentingan tumbuh-tumbuhan sebenar jadi dan hidupan liar di dunia. Yang ini cikgu rasa mudah je dan you all boleh baca di dalam buku teks. Antara kepentingannya ialah untuk pelancongan, penghalang hakisan, ekonomi dan sumber perubatan. Sebab huraiannya adalah sama sahaja seperti tajuk yang lepas. Kepentingan hutan di Malaysia sama je guys. Begitu mudahnya geografi. Okey, cikgu harap you all faham dan enjoy tengok video cikgu ni. Jangan lupa subscribe guys. Terima kasih kerana sentiasa menyokong cikgu. Thank you guys. Okey, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jaga diri elok-elok. Wabillahi wattaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye guys.